والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب الفاعل. أجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف ونفعنا به بعلمه في دارين آمين رب العالمين. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع هو الاسم. هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. نحو قام زيد ويقوم عمرو، وهو على قسمين ظاهر وهو ما دل ظاهرين. ظاهرين. Zahirun boleh tapi kena ubah dalam mazhab yang Zuhir itu Zuhirin lah. ظاهرين اوكي قسمين ظاهر وهو ما دل على مسماه بلا قيد كزيد ورجل. ومضمر وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب كأنا وأنت وهو. Terus فظاهر okay. فظاهر نحو قولك قام زيد. فقام فعل ماض مبني على فتح ظاهر في آخره. وزيد فاعل مرفوع. Fa'iluhu bukan? Tak ada ha. Oh, tak apa. Maksudnya ada mulanya dah tak apa lagi ya. Okey. وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. ويقوم زيد فيقوم فعل مضارع مرفوع لتجرد. Tak apa. Tak apa. Jadi nak cerita. لتجرده عن الناصب والجازم. وزيد فاعل مرفوع بالضمة. lagi وقام زيد. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala
ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب الفاعل. ini هذا باب عقده المصنف وذلك الباب في بيان الفاعل. Bermula ini ialah satu bab yang telah membuatlah akan dia ini bab oleh musannif. Wazalikal babu dan memula demikian ini bab pada menyatakan bab fa'il. Ini kita sebut fa'il ni sebab dia penting sekali. Baik fa'il tu apa? Asyik sebut fa'il lah. Ni perhatian ni tak payah ni. Sebab kita dah biasa dengar dah ajaran dah sebelum ni. Fa'il. Tapi tak tahu apa pengertian fa'il tu. Pelaku. Tengok. Ni nak tahu dia punya hukum dia. Hukum dia apa? Dia kalau nak kata dia ni ta'rif betul-betul ni. Bukan juga. Ni dia panggil hukum dia ni. Hukum fa'il. Hukum fa'il. Baik, tengok. Babul fa'ili. Apa dia fa'il? Bermula fa'il ialah alismu. Itu masuk kaedah lah tu. Seperti al-kalam wal lafzu tu. Ma'rifatut tarafatu fil hasra tu. Tu tak apalah. Bermula fa'il tu ialah isim. Dia sebut fa'il, dia mesti isim. Bila sebut isim, nak keluar dia fa'il, nak keluar haraf. Nak sifat keluar fa'il, nak sifat keluar haraf. Dia maksudnya terkeluarlah fa'il, terkeluarlah haraf. Hukum dia kata tahu. Lagi pula fa'il tu, fa'il isim mana sifat? Al-marfu'u. Yang dirafa' akan isim itu. Yang dirafa' akan isim itu. Al-marfu' sifat pada kata al-ismu. Kalau tu al-marfu' tu kalau nak kita nak pergi lagi tu kalau nak alif lam apa tu panggil? Tu Ustaz. Kalau kita nak main lagi tu. Alif lam ihdi dhini. Ihdi dhihni. Enggak ada. Tak ada. Alif lam jin. Alif lam apa tu ye? Istighraqi. Alif lam jinsi. Bukan. Alif lam apa tu Alif ye? lam jinsi. Boleh kita nak pergi lagi main-main ni kalau nak kita nak buat matan tu. Kita pun tak ada dua mana apa ni. Dulu matan tak ada. Tapi boleh tahu dah. Alif lam apa tu ye? Tengok kita terjemah kita tahu dah. Cara terjemah kita pun kita tahu dah. Ayah. Tak saya dengar. Boleh terjemah sekali lagi tak? Alif lam? Boleh terjemah sekali lagi. Kata isim itu ialah isim yang dirafu' akan dia. Support itu terjemah mana pun tapi kita tak main mana. Tapi boleh nak main di sini kalau nak Arab betul-betul. Dia panggil alif lam. Alif lam lil mausul. Sebab apa kata alif lam mausul? Dia asalnya huwal lismu alladhi rufi'ah. Sebab dia bila isim maf'ul sah kita buat dia tu jadi bina majhul. Kalau bina maklum bina maklum tu kita sah buat isim fa'il.
Kata alif lam tu alif lam lil mausul dipanggil. Isim allazi rufi'ah. Isim yang dirofok akan dia. Tengok. Itu banyak dalam kitab tu. Kalau takwil tu banyak gitu. Kat sebelum ni tak ada lah. Tak ada lagu ni. Ada ke tak? Kita pun tak pasal. Itu ikut dah je ni. Mana yang senang main tu. Kita royak lah. Kita bagi tahu. Dipanggil alif lam lil mausul. Dah kita Allah selamat dalam Kufrawi tu nanti. Alif. Tak mari dah. Fi kuwati. Tak ingat lah. Dalam Kufrawi tu. Allah, depan-depan tu kaedah dia. Dalam Asyiah tepi tu. Al-Mausul. Tak kenal. Tak apalah. Tak mari kaedah tu. Dia nak menguatkan dia punya apa? Istiqaq dia. Tak apa. Baik. Lagi pula al-mazkuru. Sifat yang kedua. Al-mazkuru qablahu. Al-mazkuru qablahu tu, al-mazkur tu sifat apa tu? Ustaz Nuzul panggil sifat apa tu panggil? Dia panggil na'at apa tu? Na'at dengan sifat sama lah. Na'at tu sifat, sifat tu na'at. Dia panggil na'at sifat apa ni? Al-mazkuru. Alamak. Sama. Memang sifat kedua. Tapi, cuba kalau kita terjemah. Yang dirofokkan, yang disebutkan. Lagi disebutkan. Apa dia? Lagi sebut apa? Disebutkan isim tu lah. Maksudnya ada rujuk domain dalam tu? Ada rujuk domain kepada isim tu kan. Tapi kalau qablahu? Qablahu. Sudah. Sebelumnya, sebut something sebelum. Perbuatan sebelumnya, Ustaz kan? Bukan itu. Isim yang dirofok akan dia isim itu al-mazkuru qablahu. Dipanggil sifat apa tu? Ustaz. Ya, sifat apa ya? Sifat apa tu? Tak keluar. Dia panggil sifat sababi. Sebab apa panggil sifat sababi? Sebab dia kaitkan dengan qablahu. Yang disebutkan sebelum dia domain al-mazkur, dia tak rujuk pada isim. Tak maaf, bukan qablahu, fi'luhu tu. Al-mazkuru fi'luhu qablahu. Asal gitu. Matan jemiah ni bukan nampak macam mudah. Sebab tu kalau mengaji dulu, matan jemiah ni dia ada 3 peringkat. Ada peringkat mubtadi, ada peringkat mutawasid, ada peringkat muntahi. Kalau matan jemiah peringkat mubtadi, boleh dengar. Saya mengajar tengah hari tu tak apa. Tu mubtadi dah tu. Tapi kalau nak mutawasid, muntahi, dia kena main gini. Dia syarahan dia tak sama. Sebab tu kitab Jurumiyah banyak orang buat syarah dia. Syekh Khatib Syarbini buat syarah dia. Kita ada kat rumah Nurus Sajaini. Kitab Syekh Khatib Syarbini. Dia buat syarah Jurumiyah. Banyak ulama buat syarah Jurumiyah ni banyak. Berpuluh-puluh, mungkin beratus. Syarah Jurumiyah ni banyak. Cuma kat pondok tu dia belajar yang masyhur je. Yang tak masyhur banyak. Syarah Jurumiyah. Rajin-rajin beli tak beli . Baik, jadi fi'luhu tu jadi na'ib fa'il pada kata al-mazkuru. Ustaz Nuzul. Qablahu tu
Dia asalnya al-mazkuru fi'luhu qablahu. Dia asal gitu. Yang disebutkan akan fi'ilnya, fi'il bagi isim itu, hal keadaannya tu, hal pada kata dhamir mustatir pada kata hu. Sebab apa? Sebab dalam Hasyiah Sitin Masalah dia ajar kita. Dia bagi tahu kata, dhamir tu boleh dirujuk dalam dhamir mustatir, ataupun dhamir tu boleh rujuk, bukan mustatir dhamir tu boleh rujuk pada kata hu, i'rab jadi hal. Kalau dalam apa? Dalam Sitin Masalah. Baik tengok. Kata dia fa'il itu ialah isim. Isim mana? Isim yang dirafak akan dia, akan isim itu. Lagi pula sifat kedua. Al-mazkuru. Yang disebutkan. Nak rujuk dhamir pada isim tak boleh. Sebab ada fi'luhu depan tu. Fi'luhu jadi na'im fa'il pada kata al-mazkuru. Boleh ke Ustaz? Sebab al-mazkuru tu kalau alif lam li mausul. Allazi zukira. Allazi zukira fi'luhu qablahu. Pasal gitu. Nampak tak? Ni kita perhati ni, mata ni kita boleh main, kita boleh praktikal. Yang disebutkan akan fi'il bagi isim itu, sebut tu bila? Hal kauni, hal keadaan isim itu, waqi'an qablahu. Jatuhlah ia sebelum daripada isim. Tengok. Tengok dia kata apa. Nahu, ni. Saat kita tengok, kita buat dengan ta'rif ni, tengok, kita adukan dengan, kita nisbahkan dengan apa? Dengan contoh. Dia kena ada contoh. Dia kalau tak ada contoh, kita tak faham. Tengok. Nahu qama Zaidun. Baik, tengok dia punya fa'il tu apa. Fa'il tu ialah isim. Dirafakkan. Jadi Zaidun tu dirafakkan akan dia. Kita pelagakan dengan takrif. Mana orang nampak Ustaz tu? Isim itu, Zaidun itu, Zaidun nampak? Zaidun itu, dia tak boleh baca gitu je. Kena urai ni. Dia kena main gitu. Kalau orang ngaji sekolah, dia bahas gitu je. Dia baca, okey. Koma Zaidun tu, koma tu fi'il, Zaidun tu fa'il. Setakat tu je. Kita nak pelaga dengan kaedah ta'rif tu, kenapa nak bagi nampak? Zaid, al-ismu, isim yang dirafak mana? Zaid itu dirafakkan akannya. Satu. Disebut tu, disebut akan fi'ilnya. Sebut fi'il tu bila? Fi'il bagi isim tu sebut tu qablahu, sebelum daripada isim. Mana fi'il tu sebelum daripada isim? Tak betul. Mana disebutkan sebelum isim? Mana? Lafaz? Koma. Lafaz koma tu. Lafaz koma tu dikatakan disebutkan akan fi'il bagi isim tu disebut sebelum daripada isim. Mana dia? Koma. Dia kalau kita nak ajar orang bagi satu macam tu lah. Tapi kalau kitab besar saya tak sebut gitulah. Saya baca gitu je. Tapi dulu dia mula-mula benda-benda kitab kecil ni kita kena nak main, kita kena apa? Main betul-betul. Lepas tu kitab Mutasajidan kalau kita pondok Benang Kucing. Mutasajidan dia baca tiap-tiap hari. Dia baca 2 tahun. Khatam. Lepas habis Mutasajidan terus dia naik Ibn Aqil. Dia tak naik dah kita leh. Tapi dia i'rab, tak salah ni dia cerita lah. Sampai muntah dulu dia i'rab. Mutasajidan ni dia i'rab sampai muntah. Dia i'rab ni bagi memang betul-betul. Mutasajidan ni Tok Dala buat wirid 7 kali. Tok Dala ni Tuan Guru Abdul Rahman.
Pondok Dala. Dia orang Kamat Tok Dala ni dia ada kuda putih. Dia ada kuda putih. Kemudian ada satu sungai kat belakang Pondok Dala tu. Saya pernah pergi Pondok Dala tu. Sungai dia tengok takut tu. Dia bukan sungai macam ada pokok-pokok tepi macam dekat Sarawak tu. Dalam lah. Dia katakan dulu ada buaya putih. Buaya tu timbul waktu Tok Dala ada. Dia katakan waktu Tok Dala duk mengajar tu, Tok Dala duk mengajar tu, buaya tu mari dengar tak? Memang lebih keramat lah. Tapi bila Tok Dala selalu duk main kat sungai tu, dia tak gigit, dia tak kacau. Kuda pun kuda putih. Tok Dala. Buaya tu dia kata buaya putih ke? Allah Alam. Tok Dala ni keramat. Dia baca kitab Mutasajidan 7 kali. Sebab tu benang kucing, baba apa? Bukan babelah, nama Allah Selamat. Baba Mat. Baba Mat. Dia dia baca kitab Mutasajidan, kita baca 2 tahun. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari 2 tahun. Padahal kitab ni kalau baca tak apa setahun boleh habis. Kalau baca cepat. Tapi dia baca tu, kita pernah dengar dia baca. 1 hari 2 baris. Sekali baca sejam lebih, sebaris, 2 baris. Bukan macam kita ni banyak baris kan? 2 baris. Apa Ustaz dia buat apa 2 baris tak? Jangan tanya. Dia Arab sampai muntah. Sampai tak boleh nak jawab kita. Hanya main Tok Guru punya huraian. Lepas tu saya, kalau orang ajar Nahu, kalau biasa-biasa tu kita, bukan kata apa, dengar tu kita biasa, tapi kalau dengar yang detail, betul-betul detail, kalau dah biasa dengar yang biasa ni, dia jadi biasa dah. Lepas tu kita bagi susah dulu. Orang kita bila senang, bila dengar susah, dia dah panik. Lepas tu saya bagi luak yang betul-betul tu. Habis jadi Mutasajidan ni berkat kat kita orang dulu. Tok Dala buat 7 kali. 7 kali wirid. Habis itu. Tu Ar-Rahman tanya tu apa beza sifat sababi dengan sifat apa? Naat satu lagi. Tadi dia kata apa? Naat dia. Hakiki. Naat hakiki. Naat hakiki, sifat hakiki disebutkan ada domir yang kembalikan pada dia. Naat hakiki. Nanti akan datang kita belajar juga dalam kitab ni. Kalau sifat sababi dia tidak ada domir yang merujuk kepada dia, tapi dia melalui satu perantaraan. Macam ni lah. Al-mazkuru fi'luhu. Dia tak datangkan domir. Kalau ni, al-mazkuru qablahu. Tu kita maklum. Yang disebut akan isim sebelum ni tak. Ni al-mazkuru fi'luhu. Itu panggil naat sababi. Apa akan datang kita hurai lah. Kemudian, wa yakumu Zaidun. Sedang berdiri oleh Zaidun lah. Wa yakumu Amrun. Dan berdiri oleh Umar. Habis. Wa huwa, dan bermula ia fa'il. Wa tu dipanggil wa apa tu Ustaz Nuzul? Mesti nak dibayar. Macam mana takdir bahasa Melayu dia? Kalau tak boleh buat takdir bahasa Arab. Apa tu ya musannif penikam kismun fa'ilun. Tentu Bukan kismu fa'ilun. Maksudnya kalau orang tanya ke musannif fa'il tu ada berapa bahagian? Cakap bahasa Melayu tu tak apa, saya boleh terjemah. Jadi waw tu macam apa takrif bagi waw istinah li bayan? Apa ni al-wawu waqi'un Al-waqi'un ke? waqi'atun fi su'alin muqaddarin. Al-wawu al-waqi'atu fi su'ali muqaddarin. Waw yang jatuh, waw itu pada soal yang kita fardukan. Yang pada soal yang kita andaikan. Soalan pertama ni, ya ayuhan musannif, kam aqsamul fa'ili. Berapakah pembagian fa'il itu? Dia kena kita ambil bahasa Melayu, lepas tu kita bawa kita bahasa Arab.
Berapakah pembahagian fa'il itu? Dia tak tulis dah sini. Tapi kita tahu kata waw situ. Wahwa dan bermula ia al-fa'il tu ala kismaini. Ini munqasimun ala kismaini. Terbahagilah ia fa'il itu di atas dua bahagi. Nampak tak? Betul dengan soalan tadi dia tanya tadi. Nampak tak? Jadi fa'il itu ala tu takluk mazuf jadi khabar pada kata huwa. Yang kita takdirkan munqasimun ajarana. Kalau kita baca betul-betul, fa'il itu di atas dua bahagi. Dia tak sedap mana tu. Dia mesti bila muqtada dia mesti kena ada khabar dia. Muqtada khabar pun nanti kita akan datang bahas. Bila masuk bab marfu'at ni dia semua akan bahas. Apa dia muqtada khabar akan datang dia bahas. Benda umdah ke mana fudlah ke, tu kita nak bahas tu. Mana dia dua bahagi? Zahirin. Ustaz Nuzul baca zahirun. Boleh tak? Boleh. Tapi yang tepat tu zahirin. Tak kena takwil dah. Zahirin jadi badal pada mana? Pada kismaini. Pada kismaini. Kalau kita nak lengkap lagi, zahirin tu dia tu rasa tak cukup lagi. Kalau cuba tengok saya terjemah. Dan fa'il itu terbahagilah ia di atas dua bahagi. Mana dua bahagi? Yang pertama zahir. Kena tak rasa itu kalau terjemah itu? Kena tak? Yang pertama dia kena cakap apa? Patut Ustaz Nuzul. Isim zohir. Ismu zohir. Dia kata bahagian yang pertama. Dia kalau nak cukup tu al-qismul awwalu ismun zahirin. Ismun zahir, isim zahir. Ismun zahiru, isim yang zahir. Baik. Baik, apa dia isim zahir? Dia panggil al-fa'ilu zahiru. Fa'il yang ada isim zahir. Wahwa dan bermula ia isim zahir tu. Wahwa wa zahirun tu. Wahwa wa ismu zahirin tu. Isim bagi zahir tu. Apa dia? Ini ta'rif dia. Itu yang bagi salah ta'rif. Madalah musamah tu bukan ta'rif bagi isim zahir. Itu bukan ta'rif bagi isim. Kalau ta'rif bagi isim, kalimatun dalat ala maknan. Ini ta'rif bagi isim zahir. Wahwa ismu zahir tu madalla ala musammahu bila qaidin. Ini isim zahir. Barang isim. Barang tu masduk ma tu isim. Isim mana? Madalla ala musammahu. Isim yang menunjuklah ia isim di atas musammanya. Kalau kita bahasa kita panggil di atas dirinya. Di atas zatnya. Di atas madlulnya. Boleh berlaku tu. Di atas mafhumnya. Di atas apa lagi? Musamma, madlul, mafhum lagi. Satu lagi apa Tu Tiga tu Jadi isim zahir itu menunjuk di atas diri dia, zat dia. Kena pada diri dia. Disebutkan. Maka menunjuklah ia di atas diri dia.
menunjukkan di atas musamma dia. Musamma ni diri dia. Kalau ismun nama, kalau musamma tu kena pada zat. Menunjuklah ia tu, isim tu menunjuk di atas musamma dia tu. Musammahu ini musammahuma. Hu tu rujuk pada ma. Hal keadaan. Hal keadaan ma itu bila qaidin. Dengan ketiadaan kait. Dia tidak ada kaitkan dengan apa-apa. Semata-mata diri dia tu menunjuk di atas Zohir. Dengan sebab dengan di atas menunjuk diri dia tu. Bila sebut Zaidun tu, kita faham kata Az-zatu al-musyakhkhasah. Menunjuk di atas zat bagi seseorang. Nampak tak? Az-zatu al-musyakhkhasah. Zat yang menunjuk di atas seseorang. Tengok. Lagu mana? Kazaidin. Di sinilah ada perbalahan. Ustaz Nuzul. Di antara Imam Sibawai dengan Imam Tok Guru dia Syekh Khalil. Dia panggil Imam Syekh Ahmad Al-Firahidi. Syekh Ahmad Khalil Al-Firahidi. Guru pada Imam Sibawai. Masalah isim domain dan isim zohir. Manakah yang terlebih ma'rifah? Maksudnya ma'rifah ni yang terlebih isim ma'rifah. Kita maklum isim ma'rifah tu, isim zohir pun isim ma'rifah. Isim domir pun isim ma'rifah. Mudmar tu isim domir lah. Jadi di antara dua tu mana yang terlebih ma'rifah? Kata Syekh Khalil, guru pada Imam Sibawai, dia kata isim domir tu terlebih ma'rifah daripada isim zohir. Ya. Ada pun Imam Sibawai dia kata isim zohir tu terlebih ma'rifah daripada isim domir. Lalu dia perkena kat tok guru dia. Ni ni adab kurang ni. Tapi nak kata alim juga Imam Sibawai ni. Bukan nak perkena apa, dia nak tunjuk gitulah. Satu hari dia pergi rumah tok guru dia. Lepas tu dia ketuk pintu rumah tok guru dia, Imam Sibawai ni lah. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum, bagi salam. Tok guru pun jawab, Waalaikumsalam. Tok guru dia tanya, Man anta? Siapa kamu? Dia kata, Ana, aku. Dia tanya lagi, Man anta? Ana. Dia tanya lagi, Man anta? Ana. 3 kali. Dia jawab, Ana, kita duduk kat sebalik pintu, kita tahu ke tak bila sebut Ana? Tak tahu. Siapa ni? Aku. Siapa ni? Aku. Pelik lah. Padahal kalau sebut Ana tu, isim domir dah tu. Makrifah. Sebab Tok Guru dia kata isim domir tu terlebih makrifat. Balik Imam Sibawai, dia kata isim makrifah. Dia kata isim makrifah tu kena pada isim zohir, isim makrifat. Lepas tu dia tanya 4 kali keempat, Man anta? Dia tak kata 4. Dia buka pintu. Anta Sibawai. Tak ada kata apa dah. Dia kata Sibawai tu. Tok Guru dia dah kena dah. Kena kat Tok Guru dia lah. Memang betul lah. Sebab tu Imam Sibawai dia tidak boleh satu ilmu. Iaitu ilmu arud. Imam Syekh Khalil Ahmad Al-Firahidi dia tidak ajarkan ilmu arud pada Imam Sibawai. Lepas tu Imam Sibawai ni alimun nahu. Dia boleh menyalahi jumhur ulama dalam ilmu nahu. Imam Sibawai ni hebat lah. Masakan tu lah. Dia buat sebuah kitab. Nama dia kitab apa? Al-Kitab. Nama kitab dia Al-Kitab. Kitab dia tebal. Al-Kitab. InsyaAllah kalau baca tu insyaAllah tak faham. Kitab dia. Kitab dia kalau terbaca tak faham. Dia macam PK. Tapi PK cara kitab besar. Dia kitab besar Imam Sibawai. Sebab tu dia i'rab. Saya selalu i'rab. Hal. Nampak tu tak? Perhati tak? Ala i'rab jadi hal apa semua. Itu semua berlaku di atas mazhab Sibawai tu. Saya duk i'rab macam-macam tu Ustaz. Banyakkan saya i'rab jadi hal, jadi sifat kan.
itu semua berlaku di atas kaedah iman sibawai. Saya tak ambil jumhur tau. Kita pun duk pegang. Kebanyakan kalau belah-belah pondok tani tu, Tok Guru dia banyak pegang, dia Arab, banyak Arab iman, daripada ambil kaedah iman sibawai. Lepas tu kalau Syekh Arab, dia tak ambil sibawai. Bila kita Arab, macam contoh saya pergi Masjid dulu, saya kata saya Arab macam ni kan. Syekh Arab lain, lepas tu pelajar Melayu kata, kenapa saya Arab ni? Syekh Arab macam ni. Saya kata saya Arab macam ni, tapi ini menyalahi ini, saya kata ini kita Arab mengikut kaedah iman sibawai. Dia kata tak boleh. Apa tak boleh? Iman sibawai boleh menyalahi jumhur ulama' nahu. Dia seorang boleh menyalahi semua. Nak kata, hebat lah. Betul kita nak pegang sibawai tu. Sibawai tu bawah ni bawah tak cerita apa? Wai asiba tu tufah kan? Wai apa tak? Wai? Bau kan? Sip tu apple, wai tu bau. Bau apple. Siba tu tufah. Sip. Siba tufah. Wai tu bau. Reh. Itu bahasa Parsi, bukan bahasa Arab. Sibawai. Dia katakan bau badannya tu bau apa? Bau apple. Tak tahu Allah Alam lah dia tu tukar selalu makan apple ke, ataupun dia tu memang kerja ladang apple ke, Allah Alam. Tapi sibawai itu maksud siba tu dengan mana tufah apple. Wai tu bau apple. Lepas tu bau badan dia bau apple. Allah Alam kot dia suka makan apple ke, Allah Alam lah. Tu sibawai. Itu bukan nama tempat sibawai tu. Sebab tu dia panggil nama lakop, gelaran. Nama dia apa Ustaz? Ahmad bin Omar bin Osman. Omar bin Osman nama dia. Nama dia Omar bin Osman. Omar bin Osman. Hebat nama gelaran sibawai, orang tak tahu nama dia. Nama Omar bin Osman. Dalam kitab Alkitab tu ada nama dia disebut. Kitab nama kitab dia Alkitab. Sebenarnya Amru nama Ustaz. Amru ke Omar? Tersilap Amru nama dia. Amrun. Kalau Amru dia kena ada waw tak depan tu? Ada, tersilap ada. Amrun. Dia kalau selain pada Sayyidina Omar, dia kena tambah waw. Amrun. Kalau Amru, Omar lah. Sebab rasa sebenarnya berapa kata Omar bin Osman. Ya, tapi kalau macam tu, kalau Arab dia kata Amrun. Tapi tengoklah dia punya tu. Sebab selain pada Sayyidina Omar, dia tak letak waw. Nama kitab dia Alkitab. Nama kitab dia Alkitab. Ada kitab dia? Ya. Alkitab. Nama kitab Alkitab. Tak dekat ada. tu ada. Dah ada dekat tu ada. Dekat Halabi dah. Oh. Kitab dah. Kalau nak depan Mesir ada Alkitab. Tak besar mana. Alkitab. Tak pernah jumpa pun. Kalau kata nak ngaji kitab apa? Aku nak ngaji Alkitab. Pelik Dia punya kitab dah boleh. Alkitab. Iman Sibawai. Habis. Inilah tempat tu lah. Dia bercanggah di antara isim Zoe dengan isim Domeh. Tu cerita dia. Habis. Kazaidin. Wa misalu zalika zahirin. Kainun kakaulika. Tak kena. Kainun kazaidin. Seperti lafaz Zaidin. Zaidin tu menunjuk di atas diri dia tu. Isim Zohir dia panggil. Maksudnya isim Zohir tu. Bila dia kata Zohir tu apa? Isim yang menunjuk di atas diri. Di atas zat dia. Lepas tu kita kata Zaidun tu dipanggil Az-Zatu Al-Musyakhasah. Wa rajulin dan lelaki. Dia panggil isim Zohir juga. Habis. Wa mudmarin. Dan ismu mudmarin. Dan isim mudmar. Isim mudmar ni isim domir. Isim domir. Hu, ha, Umar. Nampak tak? Tu depan dah. Apa ni isim domir? Wahwa dan bermula ia isim domir tu. Mudmarin dia panggil mudmarin. Wahwa madalla ala mutakallimin wa mukhatibin au ghaibin. Ni. Iman Sibawai. Iman Sibawai.
kena pada guru dia tu, dia guna isim dhamir mutakallim. Isim isim. Isim yang menunjuklah ia isim tu ala mutakallimin, di atas mutakallim. Menunjuk di atas orang yang bercakap. Atau au mukhatibin, ataupun dhamir mukhatab seperti anta, antuma, antum tu. Au ghaibin, ataupun dhamir ghaib. Dipanggil apa? Kata yang ketiga. Kalau bahasa Melayu Kata nama ketiga. kata nama ketiga. Kalau mukhatabin, kata nama kedua. Itu. Iyalah. Orang kedua. Mutakallimin. Orang Oh, kedua. sama tu. Yang mutakallimin tu kata nama satu pertama. Orang pertama kan kita bercakap. Orang pertama. Okey. Itu dalam bahasa Melayu lah. Muhatab tu daripada kataan apa Ustaz? Muhatab. Khataba, Khotobah. yakhtubu, khataban, fahuwa mukhatibun, wa zaka mukhatabun. Mukhatabun isim maf'ul. Makna dia Khataba, yakhtubu. Khataba, yakhtubu. Lepas tu khataban, fahuwa mukhatibun, wa zaka mukhatabun. Mukhatab tu isim maf'ul. Tak, mana dia khotobah tu? Khataba, berhadap. Berhadap. Maknanya bercakap hadapan. Oh, Bercakap di hadapan. berhadap. Khataba. Khatab. Lepas tu kita khitab. Ayat Quran dikhitabkan pada siapa? Allah Ta'ala tujukan. Tuju pun boleh ke? Khotib. Khatib. Dia nak bercakap depan. Lepas tu kita kata khatib. Khatib ni orang yang bercakap depan. Berhadapan. Orang yang bercakap hadapan. Apa? Tok khatib. Orang yang bercakap di hadapan. Au ghaibin, ataupun ghaib. Kata nama yang ketiga. Cakap itu kata nama tiga faham lah tu. Ghaib. Nama kata hilang. Ghaib juga. Kata nama hilang. Maksudnya tak ada. Sebab tu siapa kata ghaib? Ustaz Nuzul? Sebab dia tak ada depan kita. Asalnya gitu. Ghaib. Dhamir ghaib. Kalau dia ada depan kita, tak panggil ghaib. Itu panggil muhatab. Macam mana contoh? Tak ada. Ka'ana. Seperti lafaz ana tu, itu misal bagi mutakallim. Wa anta. Itu misal pada kata mukhatab. Baca wa anta boleh, wa anti boleh, ikutlah. Sebab dia tak ada baris tu. Wa huwa. Dan huwa. Jangan baca wa huwa fa zahiru. Lama ingat wa istinah li bayan. Wa tu wa istinah li bayan. Bukan itu Wa huwa tu atau pada ana. Wa huwa tu atau pada ana. Dan seperti lafaz huwa. Itu misal contoh pada kata ghaib. Habis. Fa zahiru, maka bermula lafaz zahir. Main hafal pula dah. Yang ni falismu zahiru. Dia baca, jangan baca idofat tu baca apa? Baca sifat tu. Tak kena saat ni kita baca. Isim yang zahir, bukan isim bagi zahir. Tak kena. Isim yang zahir. Dulu ada orang tanya, tingkat 3. Nak baca durusali ke ad-durusalis? Itu dia baca dengan sifat. Ad-durusalis. Dur ni tingkat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kan? Kita kata nak gimana? InsyaAllah ana ruh ila durusalis. Ad-durusalis. Mana saya nak pergi pada tingkat 3. Ad-dur, jangan baca durusalis, tak kena. Itu idofat. Baca dengan sifat mausuf. Baca dengan sifat. Ni az-zahiru, ini falismu zahiru.
Fa tu fa apa tu Yen? Fasihah. Fasihah. Ha? Fasihah. Dia fa fasya lagu ni takdir dah. Ja'alta ma'rifata kulli bayanin min zahirin wa mudmarin Ni aqulu laka. nak bayar apa ni? Ini nak bayar pada contoh. Bila contoh kita katakan lah. Iza arata ma'rifata misali kullin minhuma. Fa'akulu laka az-zahiru. Ini alismu zahiru. Dia az-zahiru tu dia tak cukup lagi tau. Kalau nak cukup lagi begini. Sebab depan tu apa? Fa-zahiru nahu kau lika tu. Nak contoh tu. Dia kalau sebut fa'limu zahiru tak tepat, tak kena lagi. Bukan tak kena, dia kata tak berapa tepat. Kita kata tak, dia gini. Dia panggil fa-fasihah Ustaz Nuzul. Iza aradata ma'rifata misali kulli minhuma. Jangan cakap misal kullinya. Jangan kata misal kulli minha. Tak kena sebab dia dua dia tu. Isim dhamir dengan isim zahir. Apabila mengendakilah oleh kau akan mengetahui contoh-contoh bagi tiap-tiap daripada keduanya, yang daripada isim zahir dan isim dhamir tu. Fa'akulu laka, nescaya berkatalah oleh aku bagi engkau, kata apa? Az-zahiru ai. Tulis. Yang ni misalul fa'ili allazi huwa alismu zahiru. Tu panjang bawah sedap tu. Tadi situ Ustaz Nuzul. Misalul fa'ili allazi huwa alismu zahiru. Takdir tu payah tu. Sebab kata Ustaz Dim nanti tu mengajar kita apa ke mesti kena ada takdir. Lepas tu saya ni kalau ngajar orang awam, kalau kita Arab memang tak sesuai kan. Tapi Batan Jumiah tu kita cuba ajar juga. Tapi lah. Misalul fa'ili allazi huwa alismu zahiru. Lepas tu kata Imam Malawi dia kata kalau kita mengajar, kalau bagi seorang pelajar ataupun orang yang muzakarah tak dapat tidak tu, dia kena selitkan juga ilmu nahu. Walaupun tak banyak tapi kena main juga. Dalil ni mana? Tengok dalam kitab mana-mana kitab Arab. Kitab fiqh ke kitab tauhid mesti disebut hal pada mana. Dia tak lari benda ni. Dia macam makanan orang ulama dulu dah. Dia orang sebut nahu boleh. Kenifah ni apa? Fatah Fred. Dia kalau sekadar tu dia tak cukup lagi tau. Tafred pada mana? Fatah Fred tu apa takrif bagi Fatah Fred? Lepas tu nak takdir pula. Takdir Fatah Fred tu macam mana? Dia kena sebut gitu. Kalau babak yang sepanjang, babak yang sepanjang dia takdir tu. Kalau Fatah Fred tu. Takdir. Macam kita takdir bawah ni lah. Fatah Fred dalam apa? Dalam Fathul Majid tu. Iza banalaka fal amru. Nampak dia takdir. Iza. Apabila nyatalah bagi engkau. Demikian itu. Fa'akulu. Dia kata. Nampak? Dia panggil Fatah Fred. Habis. Fazahiru ai. Famisalul fa'ili. Allazi huwa alismu zahiri. Alismu huwa alismu zahiru. Bermula misal fa'il yang ialah isim zahir itu. Apa kena? Sebab dia nak sebut kata contoh fa'il yang ialah isim zahir. Apa dia? Nahu kaulika seumpama khabar. Seumpama perkataan kau qama zaidun. Ialah qama zaidun. Macam mana qama zaidun? Ni tafriq pada misal.
Tafriq pada misal. Kalau nak tafriq pada misal tu, Yin. Kalau kita nak tagih lagu mana ni? Yin. Kita ajar orang ni. Ha. Ambil atas tu. Ha, kalau tafriq pada misal mana? إذا عرفت أن مثال أن مثال قام زيد. Jangan duk baris tu belakang tu, jangan duk misal. Itu. Anna misalah. misalah. Dia kena royak per habis ha. إذا أردت أن مثال قام زيد في الاسم الظاهري. Anna misala qaulika qama Zaidun. Kena sebut habis. Faqama, maka bermula lafaz qama, iaitu fi'lun madin. Fi'lun madin. Macam tu. Ila fi'l madi. Lagi pula, qama tu, qama kedua. Mabniyun ala fathin. Lagi pula, dibinakan dia akan qama tu di atas fathin zahirin, di atas fathah yang zahir. Mana fathah zahir? Qama. Fathah zahir itu fi akhirihi, pada akhirnya. Kalau kita nak takluk betul-betul ni, fathah fi akhirihi. Ataupun nak i'rab jadi hal, boleh juga. Kalau ikut kaedah yang masih bawah, hal keadaan fathah zahir itu pada akhirnya, akhir bagi koma. Habis itu, wa Zaidun, atau pada koma. Maka berlafaz Zaidun tu, fa'iluhu ialah fa'il baginya. Fa'il bagi koma. Lafaz koma. Oh, dia fa'ilu ke fa'iluhu tak? Kalau kita ni fa'ilun, dia tak ada ha. Ianya? فاعل. Dalam pun fa'ilun tak? dalam hasyiyah tu fa'iluhu. Fa'iluhu nampak tu. Dia mulai ni fa'iluhu. Ustaz Nuzul. Sebab domain tu rujuk kembali kepada koma. Fa'iluhu. Tolong buat likung lah. Buat kausain situ. Kausain. Fa'iluhu. Jangan potong itu aja mana. Buat fa'iluhu. Buat kausain. Buat bracket. Kurungan. Wa Zaidun fa'iluhu. Tulis itu Haji Yaakob. Bermula Zaid itu ialah fa'il baginya, bagi koma. Lagi pula marfu'un bi dhammati. Lagi pula dirafakkan akan dia, akan Zaid tu rafa' raf'an mu'allaman bil dhammati. Dah ajar dah. Akan sebagai rafa' yang dibuat alamat akan dia dengan dhammah. Dhammah mana? Sifat az-zahirati, yang zahir ia dhammah itu. Habis itu. Kemudian kata wa yaqumu Zaidun fa yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi 'anil nasibi wal jazimi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Jazairah. Yang apa maksud ni? Yang apa ni? Ma dalla ala musama bila kaidin. Bila kaid tu apa Ustaz maksudnya? Dengan ketiadaan kait ni, dengan ketiadaan bersangkut paut. Oh, okey. Dengan tidak ada bersangkut paut dengan apa-apa. Dengan sebab diri dia tu kita faham dah. Okey. Terima kasih. Okey, baik. Baca tak? Ustaz, kait boleh dalam bahasa Malaysia punya makna kait juga kan? Panggil kait juga. Saya guna tu Kait juga Tidak ada kaitan.
Kaitan tu sebenarnya ambil. Awak ni tak ada kaitan dengan saya. Awak ni tak ada sangkut paut dengan saya. Maksud kaitan apa? Kaitan tu kait dah lah bahasa Arab. Kait. Awak tak ada kaitan dengan saya. Awak tak ada kait dengan saya. Kalau bercakap Arab. Awak tak ada kait dengan saya. Boleh je. Tapi Melayu tu dah dijadikan Arab. Arab tu dah dijadikan Melayu. Payah. Melayu ti, ta. Bahasa Arab dal, kaidun. Yalah. Tapi dah ambil bahasa Arab kat tu. Kait tu. Kalau kait itu lain pula. Kait buah tu. Tu lain. tu lain. Baik baca tak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف ونفعنا به بعلومه في دارين آمين اللهم آمين. Baris yang ke-17 dari atas والثالثها. Okay, والثالثها نفي كمونه في الذات لأن Kumunihi. Tak telah ni. Tak ada. Kita dah cari tak jumpa. Dah jumpa mawana. Kam. Okey. Kamunihi. Kumunihi. Dia lawan dengan khofa. Sembunyi. Nafi kumunihi fi dhati li'anna ithbatahu yuaddi ila ijtima'i diddaini fi mahallin wahidin wa wajhuhu anna al-jirma idza taharraka idza taharraka was-sukunu kaman fihi kaminun. Okey. Kumun tadi tu lah. Kamana. Asal kamana. Kamuna. Asal tengok lafaz dia kamuna tak silap. Sekejap nak tengok asal makna dia kamuna ke kamana. Tunggu sekejap. Tu yang kamu. Tu yang tak jumpa tu. Tak jumpa? Sebab pening sangat. Aduh. Dia kena ambil atas wazan. Ya. Dia kena baca kamana. Okey. Kalau kamana, yakmanu. Ada kamina, yakmanu pun ada. Masa sembunyikan juga. Kamana lah baca kamina pun ada. Kamina sama juga. Kamina dengan kamana. Kamana yakmunu. Lepas tu kita kena rajin tengok kamus tu. Kamana yakmunu. Baik. Jangan. Wasukunu. Kamana. Wasukunu kamana. Okay. Baca. Wasukunu kaminun. Kaminun. Fihi. Zamanu harakatihi. Zamana. Dipanggil maf'ulun fi. Zamana harakatuhu. Zamana harakatuhu. Harakatihi. Nampak tu kan pada masa. Zamana harakatihi ijtama'ad diddani. Wajtima'uhuma muhalun. Muhalun. Falqawlu bilkumuni muhalun. Li'annahu yastalzimu ayyujada ma'na fi muhalin. Ma'nan. Dia macam makna. Maknan kan dia tak ada sambung apa-apa tu. Okay. Ma'nan fi muhalin. Fi mahalin. Wala yaqtadi hukman wa huwa batilun. Fal muradu bil kumuni fil a'radi annaha tujadu ghairu muqtadiyatin
hukmuha wa Hukmah. hukmaha. Nanti. Jadi naib fa'il tu. Hukmuha betul. Hukmuha wa ma'na iqtidaiha hukmuha zuhuruha. Nanti hukmaha tu. Hukmaha. Tujadu annaha tujadu ghairu muqtadiyatin. Muqtadiyatin mana? Hukmaha wa makna iqtida'uha. Hukmaha. Dia baca maf'ul pada kata itu dahwa. Zuhuruha. Nakila akan dia nanti lagi baca baru nampak ni. Kalau baca tu dia tak ni. Kalau baca makna tu baru nampak lagi. Baik tengok. Hukmaha akan zuhirnya zuhuroha. Ya. Baik tengok kita. Kata dia wasalisuha. Bermula yang ketiga daripada apa ni? Matalibu sab'at al-matalibu as-sab'atu. Al-matalibi as-sab'ati. Tuntutan yang 7. Dia kata nafyu kumunihi. Ternafinya oleh tersembunyinya. Tersembunyi arad. Kumuni arad. Tersembunyi fi zati. Di dalam zat. Jadi kita tak boleh nak kata arad tu dia sembunyi duduk dalam zat. Kalau kita kata dia tu tersembunyi dalam zat, tengok. Sebab apa tak boleh kata ternafinya, sembunyi arad itu dalam zat sebab apa? Ila pada intifak. Li'anna isbatahu. Kerana sesungguhnya mensabitkan akan dia. Akan arad tu. Kerana menetapkan akannya akan arad. Idafat sifat pada masdar pada maf'ul tu. Kerana mensabitkan akan dia, akan arad itu, yu'addi ila ijtima'id diddaini. Membawalah ia isbatuhu tu. Ila ijtima'id diddaini kepada berhimpun dua lawan. Dua perkara yang berlawanan. Berhimpun dua perkara lawan itu fi mahalli wahid pada satu tempat. Contoh apa? Contoh kita kata panas dan sejuk tu dia berhimpun sekali. Nampak tak Zul? Tak boleh. Panas dan diam dan gerak dia berhimpun sekali. Dia beza apa Ustaz Nuzul? Dik dengan nakid. Kalau dalam ni. Kalau putih. Putih lawan hitam ke atau putih lawan yang bukan putih? Putih lawan yang bukan putih. Putih lawan, saya nak tanya dulu. Putih lawan hitam dipanggil apa? Nakid ke did? Dan juga putih lawan dia tak putih. Itu nak panggil did ke nak panggil nakid? Siap dulu lah. Kalau did tu putih lawan hitam lah. Kalau nakid tu yang bukan putih kot. Biasanya rasa pula dah. Rasa pula dah. Biasanya dalam macam tu kan. Betul tak ayat tu? Ustaz Zul ayat tu? Dengan yang rasa. Betul dah lah. Tapi saja dah kata. Dia sebab ni kita tengok ni lah. Kita tengok ni. Kata dik dah. Ad-didah ni lajtami'an kita kata putih lawan hitam.
Itu dipanggil did. Tapi kalau putih, lawan dia bukan putih. Terbenar biru, terbenar hijau. Itu dipanggil nakid. Dia panggil nakid. Nun, qaf, ya, dal. Nakid. Naqadha. Dal ke dot. Mana? Nakid Nakoda kan? Nakid, nakoda kan? Dot Nakoda. Ya. Dal ke dot. Dot kan? Nakid. Nakoda. Habis. Qala al-musannif rahimahullah. Ustaz lagi sekali Ustaz yang nakit-nakit ni. Tak habis lagi. Tanya Nakid, apa beza nakid dengan did? Dia maksud sama je. Benda yang berlawanan, sama je. Tapi, dia ada perbezaan. Kalau kita tengok dalam kitab ni, dia tulis did. Kenapa tak tulis nakid, Ustaz? Bila did, dia ada lawan. Kita kata contoh, hidup lawan mati. Hidup lawan mati. Putih lawannya hitam. Itu dia panggil did. Tapi kalau kita kata nakid, putih lawannya tak putih. Putih lawannya tak putih. Itu dia panggil nakid. Nun, qaf, ya, dot. Naqidun. Naqidun. Kalau did, dot, dal. Diddun. Ni istilah ilmu mantik tu disebutlah. Dalam mantik nanti kita belajar, nanti kita jumpa tu. Habis. Nampak lagi ajar Rohana? Ya, Ustaz. Nampak lagi? InsyaAllah nampak. Okey, baik. Banyak muat. Istihalah Ustaz. Tidak. Ya. Istihalah. Tidak lemah. Tidak putih. Istihalah. Tidak lemah. Tidak lemah dia panggil apa? Dia Istihalah. panggil nakid. Dia tak panggil did. Allah Ta'ala tu tidak lemah. Memanglah kita panggil istihalah. Tapi kalau dalam mati dia panggil nakid. Dia tak panggil did. Allah Ta'ala tu tidak lemah. Allah Ta'ala tu tidak jahil. Itu namanya ikut tauhid tu. Allah Ta'ala tu tidak jahil. Dia panggil nakid, dia tak panggil did. Kalau dia kata kalau panggil did, tu lain lah. Allah Ta'ala tu jahil. Itu dia panggil did. Itu dia panggil did. Dia tak panggil nakid. Ustaz, boleh kalau kita nak pakai nakid tu macam saya kalau kata untuk Allah Ta'ala jadi dia automatik tu jadi nakid. Semualah. Boleh itu. Kita kena contoh macam kita kata apa, macam tadilah Allah Ta'ala tidak lemah. Maksudnya nakid lah, dia tolak semua sekali kan. Nakid itulah. Allah Ta'ala Ustaz cakap mana? taklah maksudnya apa, bila kita kata apa Allah Ta'ala berkuasa, jadi lawan dia tu semua nakid lah. Maksudnya apa yang lain tu semua tak nakid boleh lah. Macam tu kan, boleh kan? Boleh lah dalam istilah tu. Tapi kena bagi terang kat orang dulu kan nakid tu apa. Yelah. Macam Babali. Saya tak dengar diorang cerita Ustaz nakid tu apa kan. Jadi kita kena terang lah. Babali ada cerita nakid pun ni kan. Saya tak ikut baru ni. Pengsan. Diorang cerita lah. Baru ni pengsan. Sebab apa tak akul Tak akul. Tak akul tu faham. Takabul. Benda berlawanan. Takabul. Takabul benda berlawanan. Tak akul dengan tanakul apa. Tak akul lain. Baik habis. Itu kalau dalam Baqarah tu ada uraian istilah pelik-pelik tu. Baik tengok habis. Sini dia sebut did. Ni did. Kalau did tu tengok. Maka kerana sesungguhnya isbat menetaplah ia apa ni? Menetapnya arat itu membawalah ia tu kepada berhimpunnya dua perkara berlawanan fi mahallin wahidin pada satu tempat.
Faham lagi tu Cikgu Fikri nak nampak lagi? Ada tak Cikgu Fikri? Bukan kawan lain tu? Ada. Oh, bakat diam Lupa nak tanya dia. Tak apa. Habis. Basic. Wa wajuhuhu. Dan bermula wajahnya. Dia panggil wajah dilalah. Dalam tarik madah. Ustaz, kalau domain dia, kalau domain isbah tahu tadi tu, domain tu kalau kembali kepada manfi tu boleh? Kumunihi tu. Dan bermula mensabitkan sembunyi arat boleh juga. Tapi kita rujuk pada arat. Boleh juga. Macam manfi tu. Main ilat pada manfi. Tapi kalau kita kata bukan ilat pada manfi. Sebab apa boleh kata tersembunyinya? Tidak tersembunyi kan? Nanti. Oh, nanti. Sesungguhnya, sebab apa boleh kata ternafinya sembunyi arat itu pada zat? Kerana sesungguhnya menetapnya arat itu membawa pada arat itu kepada berhimpun dua perkara berlawanan. Nampak rujuk pada arat tu. Kalau kita kata menetapkan sembunyinya arat itu membawa kepada berhimpun, boleh juga. Kumun lah. Rujuk domain kumun ni boleh tak? Kalau kita kata arat tu dia berhimpun pada zat. Kalau kata sembunyi arat pun tak apa juga. Boleh kedua tu. Boleh kedua. Baik habis. Wa wajuhu. Dan bermula wajah bagi keadaan. Dan bermula wajahnya. Wajah apa? Yang ni. Kaunu isbatihi yu'addi ila istima'i daini. Tu. Dan bermula wajah keadaan mensabitkan arat itu yang membawa kepada berhimpun dua perkara berlawanan tu. Khabar. Annal jirma. Ialah bahawasanya jirim itu iza taharraka. Apabila bergerak ia jirim itu. Wasukunu kaminun. Walhal. Padahal bermula sukun itu kaminun fihi fil jirmi. Padahal bermula diam itu sembunyilah ia sukun itu, diam itu pada jirmi. Kaminun tu kaminin. Kaminun. Nanti. Betul lah. Kaminun. Jadi khabar pada sukun. Oh. Jadi khabar pada sukun sebab terpanggil wawu hal. Jadi iza taharaka tu jumlah tu jadi khabar pada kata an-najrimah. Wasukunu. Dan padahal bermula sukun itu, sukun tu diamlah. Sukun itu diamlah ia. Bermula sukun itu sembunyilah ia. Fihi, sembunyi fihi fi jirmi, pada jirim. Bila tu? Zamana harakatihi. Jawab iza tak ada lagi tu. Jawab iza tak ada lagi. Apabila bergeraklah ia jirim. Padahal diam itu tersembunyi fihi padanya pada jirim. Bila tu zamana harakati. Pada masa geraknya jirim. Jadi jirim tu dia bergerak pada masa yang sama. Kalau bahasa kita pada masa yang sama. Ustaz nampak? Wawu hal tu kita kat pada yang sama lah. Nampak? Pada masa yang sama. Bahasa Melayu kita. Pada masa yang sama. Dia diam juga. Diam tu pun dia sembunyi dalam jirim.
Ha. Pada masa geraknya gerak jirim. Dalam gerak jirim tu bila bergerak, dia sukun tu duduk ada sekali. Duduk tersembunyi dalam gerak tu. Jawab Iza, apabila bergerak tu. Jawab Iza. Ijtama'ad diddani. Berhimpunlah oleh dua perkara yang berlawanan. Tu dia. Bila berhimpun dua perkara, wajtima'uhuma muhalun. Maka bermula berhimpun kedua-duanya. Dua apa? Diddaini. Itu muhalun, itu mustahil, itu tertegah. Habis. Fal qawlu, maka bermula perkataan bil kumuni. Apa kumuni tu? Tu. Kumunihi fil zati tu. Nampak ya? Fal qawlu bil kumuni ay bil kumunil aradi fil zati. Siapa-siapa ada tanya soalan kan tadi? Tak perasan? Haji aku dia nak keluar. Dia tak ada appointment doktor. Okey, jumpa doktor tak apa. Maka bermula perkataan mana? Bil kumun. Yang ni sembunyi arad dengan di dalam zat tu. Itu tu dia kata muhalun. Itu perkara yang mustahil. Dia tak boleh sembunyi situ sekali, duduk sekali. Sebab apa? Ilat pada kata al-qawlu. Li'annau, kerana sesungguhnya al-qawlu tu. Li'annau, sesungguhnya al-qawla tu. Al-qawla bikumun tu. Yastalzimu ayyujada maknan fi mahalli. Melazimilah oleh bahawasanya. Fa'in pada kata yastalzimu. Melazimilah oleh bahawasanya. Yujadu maknan. Didapatkan akan satu makna. Apa dapat satu makna? Tulis. Didapatkan akan satu sifat. Itu makna dengan mana sifat? Sifat wujudi tu lah. Tak usul. Makna tu nampak? Ma'ani tu. Jangan terjemah gini. Didapatkan akan satu pengertian. Tak alu dah. Terjemah satu pengertian tak alu dah. Tauhid, dia kata tahu istilah tauhid. Haji Ajarwana. Tauhid tak boleh kita terjemah ikut ambil buku bahasa Arab kamus. Makna tu apa? Dia tauhid dia kena terjemahkan dengan istilah tauhid. Makna tu asal ma'ani itulah. Sifat ma'ani tu. Tengok. Baik. Didapatkan akan satu sifat fi mahallin pada satu tempat. Lagi pula wala yaqtadi atau pada kata ayyujada. Kerana sesungguhnya perkataan itu yastalzimu melazimilah. Oleh bahasa tidak mengenakilah. Tidak menakilah ia makna tu hukman akan hukum. Tidak menakilah ia sifat tu akan hukum. Dia tak menangi akan hukum. Wahwa dan bermula ia. Wahwa ay wujudu. Maknan fi mahallin. Ambil masdar pada kata ayyujada ya. Wahwa wujudu maknan fi mahallin. Wa adami yaqtadi iqtida ihi. Kena dah. Wahwa dan bermula ia wujudu maknan fi mahallin wa adami iqtidaihi. Itu rujuk pada makna tu lah ya. Rujuk dah mana? Hukman tu. Ambil masdar semua tu. Tak nuzul.
Wahwa dan bermula ia wujudu makna fi mahallin wa adamu iqtidaihi hukman tu. Batilun ialah batil, palsu. Kita nak kata dia tu sifat pada satu tempat dan tak mengenai dan tidak menaki sifat tu akan hukuman. Maksudnya dia tidak mengenaki akan satu zat yang lain. Hukuman tu akan satu hukum yang lain. Itu dipanggil batil. Kita maklumlah bila sebut sifat tu dia bukan dia berhajat pada tempat dia mestilah berhajat pada jirim. Baik, fal muradu bil kumuni. Maka bermula murad dengan kumun tu, tafai. Fil a'radi pada arad. Khabar. Annaha ialah bahawasanya arad itu tujadu didapatkan akan dia akan arad tu ghayra muqtadiyatin hukmaha. Hal keadaan. Hal pada mana? Hal keadaan mustatir pada kata tujadu. Hal keadaan arad itu ghayra muqtadiyatin hukmaha. Bukan hukmaha tu. Hal keadaan itu ketiadaan menghendaki akan hukum. Jadi maf'ul pada kata muqtadiyah. Wa maknan. Nanti tak. Itu lain. Wa makna iqtidaiha. Dan bermula maknanya. Tak kena. Bermula makna. Bagi menghendaki olehnya, oleh arad tu. Akan hukumnya hukum arad tu. Zuhuruha. Baru kena khabar. Saya kalau baca itu dia kena tahu makna tu tak apalah. Kalau baca tadi rasa tak sedap. Ialah zuhir bagi arad. Apa dia nak cerita? Jadi yang dikatakan sembunyi pada arad, jadi bahasanya arad itu didapatkan dalam keadaan dia tu tidak menaki akan hukum. Apa maksudnya tidak menaki akan hukum? Maksudnya arad itu maksudnya dia tidak mengenaki akan mendapatkan sifat hukmuha hukmu wujudu makna fi mahallin tu. Tu hukmuha. Dan makna menghendaki oleh arad akan hukum arad itu. Apa maksud kata menghendaki akan hukum arad tu? Ini menzuhirkan arad. Menzuhirkan arad. Itu kita menzuhirkan arad. Itu iqtida. Itulah yang kehendak. Kita kehendak akan arad pada hukum tu maksudnya apa? Bila sebut kehendak hukum tu apa Ustaz Nuzul? Dia panggil zuhurwa, menzuhirkan arad. Bukan mensembunyikan arad. Nampak tak? Itu dia. Habis. Kemudian kata warabi'uha nafyun tiqalil aradi. Allah Subhanahu wa taala alam. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Yang Ustaz baca maknan ni, kenapa baca maknan ni? Kenapa tak makna saja? Dia kan tak ada idafat. Oh ya ke? Oh jadi kalau tak ada idafat dia kena maknan lah. Bukan makna. Makna dia mesti nak baca maknun tak boleh. Dia kan ya tu kan harap ilat. Dia tertegah nak baca maknun tak boleh. Makna lah. Kalau kita baca makna saja. Tak boleh? Makna dia kena ada idafat tak apa lepas tu. Kalau nak berhenti tak apalah. Kalau tempat stesen berhenti ni bukan maksud berhenti ni kita belajar nahu tu. Dia kena mesti makna apa? Dia kena baca idafat. Kalau berhenti maknan. Jadi wa makna iqtidaiha tak boleh baca wa maknan ituna. Itu jadi sifat pula. Okey. Dia kalau dia kata nak baca makna boleh wal makna kena ada ilam. Nampak? Aman. Nampak. Okey. Baik, tengok apa tu surah sikit. Lama tak surah. Ya, tak apa. PDPR, sekolah bulan 10, Ustaz.
Soal apa, Ustaz? Soal 51. Baca, Ustaz. 21? 51. Dah masuk bab baru ke belum, Ustaz? Masuk baru faslun fil fawaid. Fasun fil fawaid. Baru, Ha. Muka saya 14 sebenarnya. Okey, baca. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف ونفعنا به بعلومه في دارين من العالمين فصل في الفوائد اللازم يصير متعديا بأحد ثلاثة أسباب بزيادة الحمزة Bukan hamzati. حمزتها بزيادة الحمزة أوله Fi awali tak ada, fi. أو في أوله وتشديد عينه. Ainihi. Ditulis sini ainihi. Oh. Ya boleh juga. Dia alif lam nanti pada mudhaf ilaih. Kalau gitu. Kita punya ain tasdidil aini. Oh. Betul? Lepas tu wa harfil jarri fi akhirih. Nahwu akhrajtuhu wa kharrajtuhu wa kharajtu bihi minad dari. Okey, cukup tak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ni dah mula start payah lah ni. Buat ni ingat relax ni. Faslun fil fawaid. Haza bermula ini ialah satu fasal pada menyatakan fawaid, faedah-faedah. Maksudnya faedah-faedah dari segi terjemahan. Kita nak dia surah ni nak untuk terjemah. Mari tengok. Kata dia al-lazimu ini al-fi'lul lazimu. Dia bukan semua fi'il lazim. Jadi ba'dul fi'lil lazimi. Dia nak sebahagian tu. Bukan semua fi'il lazim tu dengan ditambahkan dengan alif lam. Bermula sebahagian daripada fi'il lazim itu, tu. Ba'dul fi'lil lazimi. Bermula sebahagian setengah daripada fi'il lazim itu khabar. Yasiru muta'addiyan. Nampak tak? Lepas tu kita kata ba'du tu Yen. Bukan semua fi'il lazim tu jadi muta'addi. Ada fi'il lazim yang tak menghadap pada muta'addi. Lagu mana? Bermula sebahagian fi'il lazim itu jadilah ia akan muta'addian, akan fi'il muta'addi. Dia makna muta'addi dah ada dua. Dia ada muta'addi binafsihi. Satu lagi. Satu lagi dia panggil dia yang muta'addi diri sendiri tu majawaza yatajawaza ilal maf'ulun bih. Ataupun majawaza fi'lu fa'ilihi ilal maf'ul. Tu Ustaz. Itu dia panggil muta'addi bagi diri sendiri. Ini majawaza fi'lu fa'ilihi ilal maf'ulin bih. Majawaza fi'lu fa'ilihi ilal maf'ulin bih. Itu dia panggil muta'addi binafsi. Dia ada muta'addi dengan harajah dia juga.
Lagu mana? Ma yata'allaku maknahu. Ni yang harajahnya. Ma yata'allaku maknahu bi ghairihi biwasitatil harfi jarri. Ma yata'allaku. Ma yata'allaku maknahu bi ghairihi biwasitatil harfi jarri. Biwasitatil harfi jarri. Itu dipanggil muta'addi dengan huruf jar. Barang yang bersangkutan akan makna dia tu dengan ketiadaan barang tadi tu, tapi dengan wasitah huruf jar. Jadi muta'addi tu dengan sebab huruf jar. Itu dia. Yang tadi dengan muta'addi dengan sebab diri dia. Tengok. Dia kata ba'dul fi'lil lazimi, bermula sebahagian daripada fi'il lazim itu khabar. Yasiru, jadilah ia setengah daripada fi'il lazim itu muta'addiyan, akan jadi muta'addi. Mana dia muta'addi? Bi ahadi salasati asbabin. Sebab tu kita kata apa? Tengok. Dengan salah satu daripada 3 sebab. Muta'addi itu dengan salah satu daripada 3 sebab. Mana dia? 3 sebab. Bi ziyadatil hamzati, badal pada kata bi ahadi. Badal pada kata bi ahadi. Dengan ditambahkan akan hamzah. Idafat naib fa'il kepada idafat masdar pada naib fa'il. Dengan salah satu daripada 3 sebab. Mana 3 sebab? Dengan ditambahkan akan hamzah pada awalnya awal lazim. Wa tasdidil aini, dan dengan ditasydidkan akan ain. 3 sebab ni Ustaz. Pegah ni. Yang ketiga, atau pada kata ziyadah hamzah. Atau pada hamzah ke atau pada ziyadah? Ziyadah hamzah. Tasdid fil jarri. Atau pada hamzah ke atau pada ziyadah ya? Ziyadah. Atau pada ziyadah? Ziyadah harfil jarri. Dengan ditambahkan akan huruf jar. Ya. Ada ataupun tafa'ala. Dengan ditambahkan hamzah pada awalnya awal lazim. Satu. Bi ziyadati tasdidil aini, dengan ditambahkan akan tasdid bagi ain. Fa'ala tu lah. Tak betul? Akan datang tu. Kemudian ditambah dengan kan wa harfil jarri, atau pada kata ziyadah, atau pada kata hamzah, dengan ditambahkan akan huruf jar. Tambah-tambah fi akhirih, pada akhirnya, akhir bagi fi'il lazim. Ni tengok ni. Mana dia? Nahu akhrajutuhu. Tambah hamzah tu. Mengeluarlah oleh aku, bawa keluarlah oleh aku, hu akan seorang. Maksud kita bawa seorang tu keluar. Nampak tak? Macam Pak Gad tu lah. Kita salah masuk, kita masuk pejabat orang gitu lah. Encik tolong bawa saya keluar. Dia tolong bawa kita keluar. Tu yang ahraj tu. Wa kharrajtuhu, maksud sama. Dengan ditasdidkan akan ain asal atau wazan fa'ala. Wa kharajtu bihi minad dar, dan mengeluarlah oleh aku bihi, dengan seorang tu, daripada rumah. Habis itu.
Wa bihazfi ta'i. Atau pada mana ni? Bi ahadi salasah lagi. Panjang juga dah. Oh, sikit lagi nak habis dah. Dan dengan dihazafkan akan at-ta'. Ta' mana ni tulis? At-ta'ul mutawa'ah. At-ta'u al-mutawa'ah. Bawah tak ada ke? Bawah tak ada. At-ta'ul mutawa'ah. Hal keadaan ta' tu, hal kauniha, hal keadaan ta' tu adalah ia daripada tafa'lala. Sadiran min tafa'lala, yang keluar daripada tafa'lala. Tafa'lala mana? Hal. Mukarraratan lami. Hal keadaan tafa'lala tu diulang-ulangkan akan lam. Kan lam tu dua tu. Tak Azul nampak? Dia lam kedua tu dia panggil lam zaidah. Lam kedua tu panggil lam zaidah. Sikit lagi nak habis dah tu. Wa tafa'ala, atau pada kata tafa'lala. Lagi pula dihazafkan akan ta, min tafa'ala, daripada tafa'ala. Hal kauniha, hal keadaannya tu musyaddadatal aini, dengan ditasydidkan akan ain tafa'ala. Habis itu. Min tafa'lala, ini min wazni tafa'lala. Min wazni tafa'lala. Kemudian kata, wal muta'addi yasiru laziman bihasbi asbabi ta'diyati wa binaklihi ila babi inkasara. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini panjang ni. Mutawa'ah tu ni. At-ta'ud, bawah tu ada kot? Mana? Ada ditulis tapi dia tak ada terang pun. At-ta' mutawa'ah, bina mutawa'ah. Apa tu? Bina mutawa'ah tafa'lala. Oh, Ustaz tadi kuat atas bina minat. Bina mutawa'ah. Tafa'lala, tafa'ala. Atau bagi bina mutawa'ah. Depan tu ada maksud dia nanti dia hurai. Nak belakang nanti ada nanti. Mutawa'ah tu apa? Ada. Okey. Okey tak? Yang tadi tu apa tadi? Ma jawaza fi'lu fa'ilihi maf'ulahu ya. Yang mutaaddi dengan fa'il dan juga maf'ul. Ma jawaza fi'lu fa'ilihi ila al-maf'ul bih. Okey, ila al-maf'ul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah. Lagi cucuk tak?